Sabah milik siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Ya. Sabah milik orang Sabah. Sabah milik orang Sabah. Milik orang Sabah. Bagaimana Datuk? Mungkin boleh definasikan sikit. Pertama sekali saya merasakan pilihan raya kali ini adalah merupakan satu pilihan raya negeri Sabah yang sangat getir. Sangat getir kerana ini kali pertama semenjak merdeka. Barisan Nasional tidak meletakkan calon di semua kawasan. Akibat daripada kegagalan Barisan Nasional tidak meletakkan calon di kursi-kursi selain daripada 42 kursi yang mereka tandingi, ini membuka ruang kepada banyak individu dan banyak parti untuk menceburi ataupun untuk terlibat menawarkan diri sebagai calon ya di Sabah, di banyak kursi. Dan lebih menyedihkan, ada di antara mereka yang menawarkan diri sehingga 72 kursi. 72 kursi. Contoh? Parti Cinta Sabah. Di bawah pimpinan PCS Hanifah Aman. Telah menawarkan 72 kursi dia bertanding. Ya. Manakala Pakatan Harapan Plus ataupun Warisan Plus telah menawarkan diri di semua kursi juga. Malangnya kita lihat ini kali pertama Barisan Nasional hanya menawarkan diri di 42 kursi dan UMNO hanya menawarkan diri di 31 kursi. UMNO 31 dan kursi. Selebihnya itu MCA. Dan selebihnya itu ada yang MCA dan ada yang PBRS. Begitu juga ada lebih kurang dalam 29 kursi yang turut ditandingi oleh PPBM. Jadi ini yang bagi saya yang akan menyebabkan berlakunya pertama sekali frustration ataupun kekecewaan pihak pengundi di Sabah. Kerana rata-rata pengundi di Sabah mereka ini sudah bosan melihat janji-janji manis yang tidak ditunaikan oleh kerajaan Pakatan Harapan dulu. Dan mereka juga dah bosan dengan kerajaan negeri di bawah pemerintahan warisan. Tetapi mereka ni tidak boleh nak memilih barisan di kesemua kursi. Kalau tempat-tempat yang mana Barisan Nasional bertanding, mungkin tidak ada banyak masalah. Saya ingat Barisan Nasional akan mempunyai peluang dan potensi yang cerah untuk memenangi 42 kursi ni. Mungkin tak boleh menang semua, tetapi mereka boleh menang dengan amount yang signifikan. Tapi malangnya disebabkan jumlah yang mereka tandingi itu hanya 42. Dan 43 itu 31-nya UMNO. Sekiranya menang semua sekali pun, tidak akan dapat majoriti. Ianya merupakan satu kerajaan yang bagi saya tidak berapa stabil. Tidak berapa stabil. Kerana kalau kita tengok dari segi pengalaman tahun 2018, 6 orang akhirnya mengambil keputusan untuk keluar daripada parti. Maknanya lompat pula lah ni. Lompat pergi ke warisan. Dah menang lompat. Jadi ini telah menyebabkan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Musa Aman telah pun tumbang waktu itu. Tumbang ketika itu. Jadi kalaulah itu boleh berlaku pada tahun 2018 dan salah satu calon yang bertanding atas tiket Barisan Nasional adalah orang yang melompat. Dan itu mungkin juga berlaku kan? Ini mungkin berlaku lagi sekali. Okey. Jadi dalam erti kata lain, bagi saya, kalaupun kerajaan Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan, mereka akan membentuk sebuah kerajaan yang tidak stabil kerana ianya akan menjadi sebuah kerajaan yang dipanggil coalition government. Coalition ataupun kerjasama di antara Barisan Nasional, gabunganlah. Mungkin dengan PPBM, Perikatan Nasional, ataupun mungkin dengan parti-parti lain. Cuma kalau kita lihat, belum apa-apa lagi, Perdana Menteri Malaysia sudah mengumumkan bahawa Hazizi akan diangkat sebagai calon ketua menteri. Sedangkan PPBM hanya menawarkan diri untuk bertanding 29 kursi. Tak banyak Tak banyak, kan? Berbanding UMNO 31 kursi dan BN mempunyai 42 kursi.
kalaupun nak namakan seorang calon ketua menteri, mestilah datang daripada Barisan Nasional. Ya, kerana bukan majoriti daripada Bersatu, BPM, ya. kan? Dan walaupun mereka bersilat mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak bermaksud demikian, tetapi disahkan apabila Azmin Ali turun ke Sabah dan dia sendiri juga mengumumkan bahawa Haji G bakal menjadi ketua menteri. Jadi ini satu perbuatan yang bagi saya ini bangsa minoriti yang tak sedar diri. Tapi nampak tu dia membelakangkan Barisan Nasional. Sepatutnya bila dia ni adalah minoriti di kalangan parti-parti komponen yang bertanding dalam pilihan raya, dia tidak boleh membuat pengumuman sedemikian. Cukuplah apa yang dilalui oleh rakyat Malaysia semenjak zaman Pakatan Harapan. Di mana kita telah membentuk sebuah kerajaan. Kita lihat Anwar Ibrahim dengan 49 kerusi terpaksa tunduk dengan sebuah parti minoriti iaitu Bersatu yang hanya memenangi 13 kerusi, diangkat menjadi Perdana Menteri. Kan? Dan kesilapan yang dilakukan, kita lihat apabila kesilapan dilakukan oleh Pakatan Harapan ini, akibat dia bila Perdana Menteri hanya mempunyai 13 kerusi, akibat dia terpaksa tunduk dengan DAP yang mempunyai 42 kerusi. Ini dah berlaku. Dan kesan dia kita lihat hak istimewa orang Melayu terhakis. Kita lihat kedudukan Islam menjadi bukan setakat tercabar, diperkotak-katikkan oleh puak-puak DAP ni. Kita juga melihat kedudukan bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan diperlekehkan. Kita melihat bagaimana dalam sejarah ni, biasa pelabur je lari bila kerajaan tak bagus. Tetapi buat kali pertama dalam sejarah Malaysia, seorang yang di Pertuan Agong yang sepatutnya tempoh khidmat dia 5 tahun, masih ada, dengan yang di Pertuan Agong pun melarikan diri selepas 2 tahun. Selepas 2 tahun. Kerana tak boleh tahan dengan kerenah kerajaan Pakatan Harapan. Malangnya, saya agak kecewa kerana rakan-rakan kita, terutamanya pimpinan utama Barisan Nasional, tidak sedar dan akhirnya mengulangi kesilapan dengan melantik Muhyiddin yang hanya mendapat 7 kerusi dia menang. Dia menang 13 tetapi 5 tidak menyokong. Maknanya tinggal 7. Seorang dah meninggal dunia di Tanjung Piai. Jadi dengan 7 kerusi, dia curi daripada PKR 9 kerusi, dia curi daripada UMNO 16 kerusi. Dengan hanya 32 kerusi, kita ada 42 kerusi Barisan Nasional, dia menjadi Perdana Menteri. So benda yang sama diulangi di Sabah. Jadi bayangkan malapetaka yang bakal berlaku selepas pilihan raya di Sabah. Jadi itu sebabnya saya yakin bahawa tidak ada satu pun pihak yang akan mampu untuk menubuhkan kerajaan di Sabah dengan mudah, tanpa melibatkan entiti ataupun parti lain. Artinya kena bergabung. Maka akhirnya ia akan menjadi sebuah kerajaan yang bergabung. Bila kerajaan itu bergabung, kerajaan itu tidak mempunyai dominan ke atas sebuah kerajaan tu, dia ada pro dan kontra. Bagusnya semua pihak tidak boleh membuat sesuka hati. Tetapi yang tak bagusnya, akhirnya kita terpaksa tunduk dengan minoriti. Contohnya macam menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Kita terpaksa tunduk dengan Bersatu. Walaupun jumlah ahli parlimen dia kecil, tetapi jumlah menteri kita kena bagi lebih. Jumlah GLC banyak yang dikuasai oleh mereka. Macam-macam. Dan benda yang sama juga akan berlaku di Sabah. Akibat daripada kesilapan strategi. Bagi saya kesilapan strategi kerana sudah ada banyak petunjuk yang menunjukkan bahawa rakyat lebih selesa Barisan Nasional berjalan bersendirian. Tetapi mereka mengambil keputusan sebaliknya. Mereka menggunakan beberapa orang yang sudah dikuasai pemikiran mereka dan tunduk dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mereka menggunakan alasan-alasan yang mengatakan sekiranya kita pergi secara bersendirian, kita tidak mampu menang. Tapi Tok, kalau kita tengok tadi Datuk ada sebutlah tentang Datuk Haji G diumumkan sebagai calon ketua menteri.
Adakah ini merupakan gimmick politik daripada PPBM ataupun Bersatu yang merupakan minoriti dalam... Saya nampak pengumuman yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin dan diikuti oleh Azmin Ali, Timbalan Perdana Menteri sekarang Menteri ni. Kanan lah. Dia Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Cuma nak menipu rakyat ni. letak Menteri Kanan. Tak nak rakyat tahu bahawa dia ada seorang Timbalan tokoh semburit negara sebagai Timbalan Perdana Menteri, maka diubah perkataan Timbalan Perdana Menteri kepada Menteri Kanan satu. Hakikat dia, Azmin adalah Timbalan Perdana Menteri. Ya. Dan bagi saya, sepatutnya bila Azmin sudah menyertai PPBM, maka sewajarnya kerusi Timbalan Perdana Menteri itu diberikan kepada UMNO. Kalau betul lah mereka menghormati kerjasama ni, takkan Perdana Menteri daripada PPBM, Timbalan pun daripada PPBM. Kan? Ini agak lain, tidak masuk akal lah. Tidak masuk akal. Jadi bagi saya, mereka nak menunjukkan bahawa sekiranya undi diberikan kepada calon-calon Perikatan Nasional, maka ianya datang daripada parti di mana ketua menteri akan berada di dalamnya. Ini lebih kepada nak memastikan kemenangan calon-calon Perikatan Nasional berbanding dengan calon-calon Barisan Nasional. Ya. Tapi Tok, kalau kita tengok antara parti-parti yang mendapat sambutan, kalau kita tengok dari segi kempen yang berlaku sekarang, apakah pandangan Datuk dari segi sambutan parti-parti politik yang sedang berkempen sekarang? Bagi saya, kita tak boleh kata sesebuah parti itu mendapat sambutan yang luar biasa. Mungkin bila Datuk Seri Najib turun, batang tubuh beliau itu mendapat sambutan luar biasa. Nampak luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Bosku turun ke mana-mana pun ramai. Mana-mana pun memang ramai. Populariti dia memang melangkaui parti. Kalau nak tanya saya siapa lebih popular, BN ke ataupun Bosku, saya cakap Bosku lebih popular. Betul. Cuma dalam konteks pilihan raya kecil, pilihan raya negeri ni, saya melihat walaupun BN ada kelebihan, BN ada banyak kelebihan, tetapi disebabkan kegagalan untuk bertanding di semua kerusi. Maka dia menjadi ada sedikit kelemahan. Contohnya macam warisan. Kita tak boleh anggap warisan ni bukan satu saingan yang boleh memberikan cabaran. Kena sedar bahawa Syafiq Abdal pun asalnya datangnya daripada Barisan Nasional. Dan beliau ni saya kenal sebagai Santa Claus. Kan? Setiap kali dia balik kampung, dia duk bagi duit ni. Kan? Orang tahu dia nak balik ni, orang dah beratur dah kat rumah dia. Kan? So kita tak boleh nak kata bahawa dia tidak ada sokongan. Sudah pasti di kubu-kubu kuat dia masih ada sengat dia lagi. Begitu juga dengan Hanifah Aman juga kita tak boleh nafikan bahawa dia datang daripada keluarga Aman. Dan ini ada pro dan kontra. Bagi mereka-mereka yang menyokong kepimpinan Musa Aman, mungkin mereka akan memberikan sokongan kepada Hanifah Aman. Kan? Tetapi ianya juga hubungan kekeluargaan di antara Musa Aman dan Hanifah Aman ini juga digunakan oleh Syafiq Abdal untuk menyerang. Sekarang ni kalau kita lihat, disebabkan Hanifah Aman bertanding 72 kerusi, cuma satu tak bertanding, maka beliau sudah mula menerima serangan-serangan daripada Syafiq Abdal. Dan serangan ini lebih menjurus kepada nak memalitkan Musa Aman itu, Hanifah Aman itu adalah adik kepada Musa Aman. Dan kita nak Sabah ni bebas daripada keluarga Aman. Ini apa yang berlaku. Cuma UMNO, sebenarnya kalau UMNO masuk bertanding di semua kerusi, saya boleh jamin bahawa insya-Allah UMNO bakal ataupun Barisan Nasional bakal memerintah negeri Sabah. Tetapi dalam keadaan hari ini, saya masih mengatakan bahawa semua pihak, terutamanya 3 parti ini, mempunyai peluang yang hampir agak sama. Cuma kita mendoakan semoga Barisan Nasional akan memperolehi kemenangan akhirnya. Yang lebih dan banyak. Kita juga mengharapkan supaya rakan-rakan yang memenangi cubalah kawal diri masing-masing. Jaga disiplin dan paling tidak pun jagalah maruah diri. Janganlah sesekali
terlibat dengan aktiviti lompat parti selepas pilihan raya. Ini sangat-sangat mengecewakan. Cukuplah rakyat dah sengsara 22 bulan di bawah pemerintahan PH dulu. Jangan ulang lagi benda yang sama. Tapi Tok, kalau kita tengoklah dari segi kalau kira setiap pengagihan kerusi ni mesti ada rasa puas hati ataupun tidak puas hati. Adakah Barisan Nasional puas hati dengan pengagihan kerusi kali ini? Sudah pasti tak puas hati. Contohnya, kalau kita lihat di dalam Barisan Nasional juga ada di kalangan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang tidak tercalon. Kan? Ada di kalangan rakan-rakan wanita UMNO. Sepatutnya kurang-kurang bagilah 5. Kan? Tetapi tidak tercalon. Hanya satu calon wanita, satu calon puteri. Kan? Kenapa benda ini berlaku? Benda ini berlaku kerana kita tidak berpegang dengan kata-kata Datuk Seri Bong. Datuk Seri Bong sudah pun mengumumkan 73 kawasan yang akan Dewan Undangan Negeri kita akan bertanding. Sepatutnya bila pengurusi perhubungan negeri sudah umum, kita kena pegang pada kata pengurusi perhubungan negeri. Sebab ini termaktub dalam pindaan perlembagaan yang memberikan immunity, memberikan autonomi kepada UMNO Sabah. Itu sebab UMNO Sabah dia tak macam UMNO dekat Semenanjung, tak macam UMNO dekat negeri-negeri lain. Dia ada perkataan Sabah belakang tu. Macam lain, Badan Perhubungan Negeri Johor, Badan Perhubungan Negeri Melaka, Badan Perhubungan UMNO Negeri Wilayah Persekutuan, contohnya kan. Tapi Sabah dia UMNO Sabah. Dia satu entiti yang ada autonomi sama macam pusat. So sepatutnya urusan calon ni kita serah pada Datuk Bong. Sebab dia urusi perhubungan negeri. Tapi Datuk Bong sudah umum 73 itu sebabnya lah. Itu sebabnya saya tak faham kenapa tiba-tiba kita patah balik. Ini bergantung kepada kepimpinan kita. Kalau kepimpinan kita lemah, kepimpinan kita mudah tunduk kepada Muhyiddin, kepada pemimpin daripada parti kecil yang memerintah kita hari ini. Kalau kita tunduk, maka lepas ini apa yang bakal berlaku satu demi satu, UMNO akan lose ground, UMNO akan kehilangan kuasa, dia akan kehilangan tempat, dan akhirnya UMNO akan kehilangan relevannya. Ini sangat bahaya. Tapi kalau kita tengok tu dari segi UMNO, Barisan Nasional, MCA juga ada kerusi, UMNO juga ada kerusi, tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Bong, ada 73 kerusi. Dan apa pula pandangan Datuk dari segi kalau kita tengok PAS yang tidak ada satu pun kerusi tetapi berdiam diri? Kena faham juga. PAS ni dia punya konsep dia dakwah. Konsep dakwah. Jadi kalau kita bagi dia 1 ke 2 ke 3 ke, as long as dia dapat bertanding, bertapak, maka dia anggap ini sebagai dakwah. Ini apa yang ada dalam fikrah orang-orang PAS. Tapi malangnya, cuma kali ini, saya agak kecewa bila melihat bila PAS sudah menyertai Perikatan Nasional. UMNO still kekal dalam Barisan Nasional dan Muafakat Nasional. Bila diagihkan kerusi, BN dapat 42 kerusi. So, kerja UMNO ialah mengagihkan kerusi, 42 kerusi ini di kalangan parti-parti komponen dalam BN. Tapi Muhyiddin, selaku Presiden Perikatan Nasional, mereka sepatutnya mengagihkan kerusi di kalangan parti komponen Perikatan Nasional. Di dalam PN. Tetapi malahnya, mereka seolah-olah menidakkan kewujudan PAS di Sabah. Sedangkan PAS sudah bertapak di Sabah berpuluh tahun. Lama. Kurang-kurang pun bagilah 3 ke 5. Kan? Kurang 2 pun boleh lah. Jadi benda yang ini berlaku, saya cakap terus terang, ianya berlaku kerana satu kerjasama yang diwujudkan, dan di dalam kerjasama itu wujudnya mereka-mereka yang tidak ikhlas. Kalau PPBM ikhlas dengan PAS, mereka perlu sedar bahawa di Sabah yang ada grassroots. Pertama, Barisan Nasional. Kedua ialah Warisan. Ini dia dua parti besar yang mempunyai grassroots di bawah. Kenapa mereka ni akar umbi lah maknanya. Kenapa mereka ni ada grassroots? Kerana kedua-dua parti ini datangnya daripada Barisan Nasional
datangnya daripada pemimpin-pemimpin yang sudah berkhidmat di dalam negeri Sabah, sudah banyak menabur jasa. Itu sebab Shafie Apdal, kerana apa yang dia berjaya bawa pulang, contohnya macam zaman pemerintahan Datuk Seri Najib, banyak peruntukan yang diberikan kepada Sabah Sarawak. Contohnya, kalau katalah peruntukan untuk KPLW, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Katalah untuk jalan-jalan kampung, ada 100 juta. Maka 50 juta diagihkan di kalangan orang-orang negeri-negeri di Semenanjung. Dan juga di Sabah. 25% diberikan kepada Sabah, 25% diberikan kepada Sarawak. Kenapa benda ini berlaku? Kerana Datuk Seri Najib melihat bahawa jurang perbezaan dari segi sudut pembangunan rakyat di negeri Sabah terlalu jauh. Terlalu jauh. Itu sebabnya diberikan kelebihan kepada Sabah dan Sarawak, supaya Sabah dan Sarawak boleh mengejar Semenanjung. Kita nak Sabah dan Sarawak boleh maju seperti mana rakan-rakan di Semenanjung. Itu sebabnya bila yang tukang agihkan itu ialah Shafie Apdal. Kan? Menteri, bekas menteri. Sudah pastilah dia juga mempunyai pengaruh yang menyebabkan dia dapat memberikan saingan kepada Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-14. Dia tidak menang. Kena ingat, fact kita kena betul. Yang menang ialah kerajaan di bawah pimpinan Musa Aman, Barisan Nasional. Waktu itu ya. Tetapi dirompak 6 orang daripada kita, akhirnya mereka membentuk kerajaan. Tetapi kenapa mereka boleh capai tahap sehingga dapat tarik 6 orang boleh membentuk kerajaan? Pertama, fitnah. Kedua, sudah pastilah kita kena faham bahawa Shafie Apdal juga mempunyai jasa di Sabah. Dia mempunyai jasa dan sudah pasti slogan-slogan yang dimainkan oleh Shafie Apdal, di mana parti warisan dia tidak mahu ada kaitan. Dia tidak menyertai Bersatu. Dia mengambil pendirian untuk mewujudkan sebuah parti politik khusus untuk Sabah. Warisan. Ini juga memainkan peranan menyebabkan mereka boleh memberikan saingan kepada Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-14. Tetapi sepatutnya apabila rakyat sudah tahu bahawa Pakatan Harapan itu penipu, kan? Maka kita boleh menang mudah. Cuma malangnya kali ini bila kita hanya bertanding di 42 kursi, kita tidak dilihat serius. Kalau kita nak membentuk sebuah kerajaan, kita kena bertanding semua kursi. Betul. Kan? 73 kursi itu. Kita kena bertanding semua 73 kursi. Barulah rakyat akan melihat, takkanlah BN yang orang dah tahu dulu kena fitnah, yang orang dah tahu track record dia jauh lebih baik berbanding dengan warisan, takkan tak boleh menang lebih daripada separuh. Betul. Betul tak? Ini kena faham. Dulu pun ketika orang fitnah kita teruk, kita menang. Takkanlah orang dah tahu kita kena fitnah, orang dah sedar bahawa BN ini jauh lebih baik daripada warisan, kita tak boleh menang lebih daripada separuh.